Malah benda kecoh-kecoh ni tak payahlah kita besarkan, biasa je. Yang selagi I boleh elak tutup ke, selagi air mata I tak menitik, I okey. Tapi kalau satu titik air mata I sudah jatuh, you tunggu I cari, you mesti bayar double. Diri masih lagi keluarga Keklik dan selamanya akan jadi keluarga Keklik. Memang satu ujian, tapi yang ni satu hadiah yang sangat istimewa untuk malam ni. Pandanglah, lihatlah pinggangku yang ramping, mukaku yang cantik. Halo, Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda semua dekat rumah, sihat ke? Seronok ke tu tengah masak-masak? Sini dah habis. Work, okey? Back to back. Okey. Macam mana? Hari Ahad. Seronok tak sambil menunggu kita tu? Jangan lupa follow Instagram Melody di Melody TV3 dan juga di Twitter Melody TV3 Official, ataupun kalau ada sebarang komen, kecaman-kecaman manis, letakkan hashtag Melody TV3 ataupun korang boleh DM je kami. InsyaAllah kami akan balas. Ayo kita ke first story. Semalam, debaran anugerah bintang popular Berita Harian 34 tak habis lagi sebab semua pemenang yang memang hebat. Tapi yang paling best kali setiap kali ABBBH, mesti semua tengah tunggu. Apalah artis-artis kita nak pakai baju kat red carpet. Ada pakai yang wow, ada yang extravaganza, ada yang macam-macam. Ada juga yang macam boleh-boleh. So kejap lagi kita akan tengok siapa yang hebat dekat red carpet tu. Dan juga setiap kali siapa yang menang ABBBH, mesti ada je isu tak puas hati, pelakon pujaan diorang tak menang. Kalau nak menang, kenalah undi cepat-cepat. Mana boleh bila dah keluar orang tu promo tak undi. Nasib you all lah. Tapi eksklusif di Melody TV3, kita akan interview beberapa pemenang daripada ABBBH 34. Okay, go! Pandanglah, lihatlah. Baik, kini Melody berada di malam kemuncak Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH ke-34 yang berlangsung di WTC Kuala Lumpur. Dan semestinya acara Kapet Merah merupakan acara yang dinanti-nantikan oleh peminat serta penggemar fashion di luar sana. Betul tak, Dina? Ya, betul tu Anik. Dan sekarang ni sebenarnya Dina pun tengah nanti-nanti apa agaknya fashion yang bakal diperagakan oleh artis-artis kita pada malam ni. Jadi tak nak buang masa, jom kita saksikan. Kali ini Melody bersama dengan Fizo Omar. Pengantin baru lah, kita tengok segak orangnya. Mungkin boleh ceritakan apa yang Fizo peragakan pada malam ni? Saya peragakan koleksi sendiri. Pada saya, lelaki ni quite simple, straightforward. Ada bawa clutch dengan kasut Kena kasut kena pakai. Kelas sebab ini tak bawa PA, so kena ada semualah. Sebelum tu lupa nak tanya, datang dengan siapa? Tak bawa ke pasangan? Tak ada pasangan, simpan pula. Saya datang seorang diri hari ini. Pasangan saya ada kelas kebetulan. Dia tengah belajar lagi, tak dapat hadir. InsyaAllah next event saya bawa bersama. Bersama dengan Wani Carey. Wow, hari ini Wani tampil berbeza. Kita tengok banyak selalu tadi semua memakai dress. Ini Wani memakai jumpsuit. Untuk hari ini, Wani memilih konsep menunjukkan diri Wani yang baharu. Very young and fresh, more to remaja punya style. Wani memakai baju yang agak simple, more to colour. Kasut pun pink. Pink tu Alhamdulillah, baju ni rekat daripada Ashraf Arif. Bertemakan corak. I'm not sure songkit ke apa. Tapi lawa. First time bila saya dapat bagikan pelbagai corak, jadi saya pilih corak ni. Saya rasa macam unik, macam manik-manik sikit kan. Tapi bukan manik, dia macam berkilat, cantik. Izu Islam. Kita baca juga kat Twitter kan. Kenapa? Orang tanyalah, seluar Izu ni memang besar ke atau salah saiz ke apa benda? Izu kurus. Jadi seluar apa besar? tak. Tu apa yang Izu pakai ni, fashion ni memang macam tu. Pakai memang Izu rasa fit-fit, tapi dia sebenarnya oversize. Boleh tengok. Lain daripada kot besar, apa yang Izu cuba tonjolkan? Soalan ni soalan apa nak tonjolkan? Apa saja kita pakai, janji kita selesa, sesuai dengan apa yang kita gayakan. Bukan nak tonjolkan dada Izu lah. Tak, bukan nak tunjukkan dada. Izu ada tanya juga, ada t-shirt ataupun ada kemeja ke tak, tapi still okay. Tak tunjuk betul-betul lah, dia bagi teaser. Kalau sador dah buka. tak.
Aina Abdul. Kemunculan Aina di kapet merah menjadi bualan warganet, netizen di luar sana. Ada yang mengatakan Aina seolah-olah muncul sebagai lembaga. Apa Aina boleh katakan? Lembaga pun fashion, you all. Apa yang saya persembahkan di red carpet tu, itu adalah part of Aina Abdul punya branding. Baju tadi adalah berhati couture. Thank you so much Kelvin for your amazing job, and thank you Abu for styling me. Aina tak kisah apa netizen nak cakap, yang penting Aina happy. That's all. Aina Abdul antara selebriti wanita yang berani menampilkan fashion-fashion yang trendy lain daripada yang lain. Ini pun kita tengok busana kedua. Mungkin ada lagi busana ketiga dan keempat. I wish, tapi tak ada. Kritikan yang tak baik pun it's a good publicity for me. Saya perlu bersyukur dengan apa saja reaksi daripada netizen, sebab itu yang saya inginkan. Tahniah Melody ucapkan kepada barisan pemenang bagi kategori-kategori yang dipertandingkan pada ABPBH ke-34 kali ini. Tak nak buang masa, jom kita dengarkan apa kata bintang-bintang popular ini selepas kemenangan mereka. Tahniah Dola, artis baharu wanita popular pertama kali tercalon dan terus menang. Apa komen you guys? I think kita orang sangat-sangat speechless. Memang tak expect kemenangan ini, especially in our second year of our careers. Dalam kategori ini, semua artis-artis yang sangat hebat, and we are just so grateful kita dapat menang. Kemenangan ini, kita orang will take it as a motivation untuk bekerja lebih keras. And of course, the goal is untuk dapatkan lebih banyak wins in the future, insyaAllah. Kalau ada saingan tu, kita orang akan support juga orang-orang dekat luar sana yang tengah bergiat dalam industri muzik. Kami akan terus berusaha untuk buat yang terbaik untuk semua yang menyokong kita. Fatah Amin, tahniah memenangi kategori anugerah pelakon filem lelaki popular. Adakah Fatah menjangkakan kemenangan ni ataupun bagaimana? Saya tidak menjangkakan langsung yang saya akan memenangi untuk kategori ini. Award ni sepatutnya saya sendiri personally nak berikan kepada peminat saya. Kalau boleh nak bagi mereka yang mengundi. Sebelum ni Fatah pernah juga menerima kritikan mengenai lakonan Fatah kan. Dia menang kategori ni, orang mula mempertikaikan. Apa yang Fatah boleh katakan? Saya tak boleh puaskan hati semua orang. Kalau ada nak bercakap, masih boleh bercakap. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya buat sekarang, saya berikan yang terbaik untuk setiap lakonan saya. Itu saja. Terima kasih banyak menyokong kerjaya saya daripada dulu sampai sekarang, dan yang mengundi saya menang kategori ini, hanya Allah saja yang dapat membalas jasa baik usaha anda semua. Siti Nordiana. Kita tengok kat tangan Dana pun ada 2 anugerah ABP. Tahun lepas Dana kemenangan betul-betul orang kata tak ada orang lain ke? Apa Dana boleh katakan bila ada orang yang kurang berpuas hati lah dengan kemenangan Dana? Kesianlah kat diorang. Janganlah cakap macam tu. Sampai hati orang cakap macam tu. Ini cuma rezeki yang Nana dapat pada malam ini. Allah salurkan melalui fan club Nana yang mengundi Nana. Kepada yang tak suka tu, Nana minta maaf. Apa-apa pun, kita kena redha. Itulah rezeki kepada seseorang itu. Siti Nana FC, we made it. Alhamdulillah. Kak Lisa pula dah, dia menyanyi pula. Tengah tanya aja. Tahniah menang anugerah watak antagonis popular. Satu anugerah yang orang memang idam-idamkan. Apatah lagi kakak yang dah di hujung-hujung dunia ni diberi peluang untuk memegang salah satu anugerah walaupun watak antagonis, tapi appreciate sangat-sangat. Terima kasih kepada peminat-peminat. Ada fans club tahu ya. Sampai ke Indonesia. Memang kita tak menjangkakan orang ada farm fan club kat Indonesia, di Singapura dan terutamanya peminat di Malaysia. Tekan jangkaan pada tahun depan. Katanya ada perancangan 7 Hari Mencintaimu yang ketiga. Mungkin tahun depan dia menang lagi. Tapi yang pelik itu, dah 40 tahun, yang jahat pula tu sepatutnya sebagai orang tua kena tunjuk contoh yang baik. Tak boleh cakap rahsia. Semua kita tak boleh reveal, tapi yang penting, yang pasti cerita tu lebih aum. Bersama dengan bintang paling popular ABPBH ke-34 Janane. Dia dah menang ataupun merangkul gelaran bintang paling popular ke-34. Apa yang Jana boleh katakan? Saya tidak pernah bermimpi untuk menggenggam gelaran ini. Saya sedar di mana tahap saya. Betul, anik saya hampir give up dengan kerjaya saya. Ini adalah petanda ataupun dorongan semangat daripada peminat buat saya untuk saya terus semangat dengan diri saya, kental untuk berada dalam industri seni. Kita tengok undian Jana membolosi 86 juta undian. Penduduk Malaysia dah ada 30 juta je Jana. Mungkin ada juga peminat Jana di luar negara iaitu Indonesia, Singapura yang turut mengundi ke atau bagaimana? Saya tak tahu yang tu. Itu mungkin kerja fan club saya lah, apa yang diorang boleh buat kan. Sesiapa yang pernah mengundi untuk anugerah bintang popular, mereka tahu kiraan undian ni bukan kira jumlah rakyat Malaysia. Tu satu individu je boleh undi sampai 1 juta. Maksudnya lah saya nak ucapkan terima kasih lah kepada peminat-peminat saya. Woohoo! Congratulations to all the winners. Tapi kejap lagi kita akan bersama dengan bintang paling popular. Okay, go!
Lama Kalau betul. boleh diutamakan adalah saya akan utamakan K-Click lah. Penat bekerja dan sebagainya, saya rasa okeylah, tak apalah. Ladies and gentlemen, let me introduce you to bintang paling popular 2021 dan watak antagonis popular, Jana Nick dan Liza Abdullah. Assalamualaikum. Mana trofi you? Trofi berat. Tahniah korang. Come, have a seat. Silakan duduk. Dengan 86,374,777 undi, trofi bintang paling popular Jana goes to you. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jana, dan juga Kak Liza, Yeah. it's your first time after berapa tahun Kak Liza? After 40 years in this line. Wah, cok putih After pula. 40 years. Almost 40 years. Almost 40 years. Inilah anugerah pertama ABPPH 34 Kak Liza yang watak Mak Leha tu paling membawa kesan kepada seluruh rakyat Malaysia. And this girl, she is talented and young, and akhirnya bintang popular adalah milik dia. So Jana, tell me how you feel. Macam mana perasaan? Saya sampai hari ini masih lagi macam tertanya-tanya. Tertanya-tanya. Macam betul ke apa yang terjadi semalam tu kan? Mimpi ke kan? Percaya ke tak? Cuma dia macam ada sedikit perubahan kepada strategi karier seni saya akan datang lah. Mungkin sebelum menang tu kita plan lain. Lepas menang kita kena tukar lah. Boleh kongsi sikit tak macam mana strategi tu sebenarnya? Kalau ikutkan memang saya memilih untuk memperlahankanlah dan lebih fokus kepada belakang tabir. Tak tertiba sesuatu. Yang sebelah belakang tabir, tapi bila dinobatkan sebagai bintang paling popular, kita tengoklah macam mana. Okey. Macam mana perjalanan. Okey. Mak Leha pula macam mana? Bagilah tahu sikit. Kalau nak sebab, nak nangis, boleh kita boleh minta tisu kat makeup artis? Boleh. Dia dah sebab. Okey. Tadi saya sebab dengan apa statement daripada adik hebat kita Jana Nick. Tadi saya tak apa-apa fokus sebab bila khayal memegang yang tak kata orang tu masih tak boleh hilang lagi semangat semalam tu, nampak? Nampak. Okey, semalam apa soalan dia habis? tak fokus. Soalan dia. Ya. Kak Liza, macam mana perasaan lepas hampir 40 tahun? Kan, and kita tahu Kak Liza adalah pelakon senior yang paling hebat kat Malaysia. And selalunya pelakon senior, dia memang tak ada fan club. Kita memang jenis yang tak ada fan club, tak ada orang, dan kita just berlakon, mengikut haluan, di arah tuju. Tapi mesti rasa perasaan tu macam, ya Allah, sweetnya macam mana aku tak ada fan club tapi boleh dapat anugerah ni. Abil kena betulkan statement tu, I dah ada fan club. Oh wow. She dah ada fan club. Maafkan saya. Bukan sekarang dah. I underestimate Liza Abdullah. Minta maaf ya peminat semua. Itulah, I rasa lepas ni next year I ambil tempat you duduk sini. Tak baik riak. Okey, cepatlah cerita perasaan ni pada tadi. Perasaan pertamanya syukur kepada Allah sebab dengan izin dia maka berada di sini. And memang tidak dinafikan Bil sepanjang perjalanan anti lah, kejap anti, kejap kakak, kejap anti ni kakak. Okey, dalam perjalanan seni ni kalau ikutkan kita punya ranjau duri rasanya tak sama dengan budak-budak sekarang. Sorry to say, sebab kita dulu perjalanan kita tak ada social media, kita tak ada platform. Even kalau ada anugerah pun, anugerah dulu macam pelakon terbaik, ada anugerah beberapa anugerah. Tetapi kalau mengangkat martabat populariti ni, saya tidak pernah menganggap saya popular ke apa sebab tak kononnya tak menganggap popular sudah. Nanti lepas tu I bisik lah, I rasa popular. Bagi I luahkan perasaan yang sekarang ni. Okey. Of course, memang tidak menjangka. Memang abang kata Jana lah kan. Memang kakak lagi lah. Setelah 40 tahun, bila diangkat untuk bersaing. Elok ke guna perkataan bersaing? Boleh. Ataupun se-batch dengan se-stage dengan budak-budak baru. Of course, memang tak menjangkakan. Masa dia letakkan nama untuk top 40 ke? Top 40 ke top 20? Top 20 pun rasa macam bersyukur rahmat Allah. Tiba-tiba kata top 5 lagi memang tak menjangkakan. Apatah lagi bila diangkat untuk dapat anugerah ni. Rasa memang nak menangis. I memang hati kecil. Memang rasa macam, ya Allah, finally aku berjaya. Benda ni sebenarnya untuk peminat. Sebab kadang-kadang macam anti kan, peminat tu daripada zaman bangsa anti belum kahwin sampai sekarang. And bila anti dapat award ni, dia orang punya statement, dia punya ayat, dia punya doakan kita. Lagi buat kita lagi sebab itulah kan. Rasanya, itulah sebenarnya rasa memang untuk dihargai. Yes. This is for you, semua peminat-peminat Kak Liza Abdullah. Thank you. Actually, I call her auntie. Ya, itulah. Habis kita takkan lepas award panggil kakak pula. Tapi dengan I panggil I baby. You baby sebab you comel. Okey Jana, cerita sikit semalam you punya fashion dengan you punya baby menjadi bualan. So macam mana tu? Macam mana dapat idea She Kim K ke semalam?
Tidak. Squid Game lah kita. Pandai boy Okey. Cakap pasal fashion semalam, kalau apa yang anda tengok yang saya pakai ni adalah disiapkan dalam masa 2 hari sahaja oleh Wanpa dan distylekan oleh Midi Daniel lah. So bila kata 2 hari ni kita nampak dia macam balut-balut. Jadi kita kena letakkan juga something yang nampak sesuatu. So itulah came out dengan idea untuk pakai face shield yang kita tahu kita kena pakai mask juga. So, betul. Ikut SOP tapi kita make it fashion lah. Tapi tak apalah, masa keluar tu bolehlah kita berfashion-fashion. Kak, number 6 tu apa? Stand for apa tu? Number 6 tu? Tu bulan kegemaran, bulan kegemaran kita. I pergi bulan kegemaran. Okay. Tapi adalah hint-hint kat situ. Okey, jangan lupa jemput si Melody. Jun. Okey, ni nak cerita ni hari tu Datuk Siti Nurhaliza, Datuk Siti Nurhaliza, dia pergi KL Fashion Week. Kecoh sebab dia pakai jam orang cakap RM1 juta. What is the story? Kalau nak tahu, okey, go! Baiklah, cerita seterusnya adalah mengenai penyanyi nombor 1 negara tak lain tak bukan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kehadiran Tok T ke Minggu Fashion Kuala Lumpur baru-baru ini menjadi perhatian gara-gara jam serta beg tangan berjenama mewah yang diperaganya dianggarkan bernilai lebih RM1 juta. Wah, hebat Tok T. Benda ni bukan, jam tu adalah hadiah daripada suami saya dan saya tak pernah tanya pun, Bi, berapa harga ni dan sebagainya. Tak, apa yang suami hadiah, alhamdulillah saya terima. Dan suami memang suka saya bergaya dan dia suka membeli koleksi-koleksi jam. So bagi saya tak ada apalah sangat kan. Sebagai seorang isteri, saya hargai dan saya pakai. Saya tak adalah nak beritahu berapa banyak, berapa harga dan sebagainya. So saya malas lah benda kecoh-kecoh ni, tak payahlah kita besarkan, biasa je. Saya nak tanya yang tular baru-baru ni kat Twitter, selain jam ada juga beg hanya untuk melengkapi persalinan Tok T ke Fashion Week. Apa besar sangat ke cerita tu kalau tak ada benda lah. Sebenarnya saya ikhlas, saya bukan orang yang suka pergi tempat-tempat majlis fashion ke apa, sebab saya bukan orang yang macam tu. Saya akan berada atas kerja saya kena red carpet, saya ada dalam majlis anugerah dan sebagainya atas tugas saya. Kalau saya nak pergi duduk, lepak tengok orang fashion, memang bukan saya. Saya jarang sekali pergi. Tapi oleh kerana saya memang menyokong Rizma Ruzaini, dia yang membuat pakaian saya dan saya support dia juga. Saya melihat dia berjaya macam mana daripada dia student UiTM datang kat rumah saya, merayu nak buat baju saya dan kita kerjasama sampailah sekarang. Saya hargai persahabatan tu, saya pergilah. Saya tak pandai matching ni. So, Rizman lah tolong. Dia cakap, oh Kak Siti, bag ni tak berapa sesuai ke apa-apa semua. Dia kata, macam mana, saya pun dah lama mana kita pergi shopping pun kan. So dia kata, ada satu bag ni cantik. Dia kata kan, ni boleh matching sangat lah dengan baju Kak Iti. Saya pun fikir, saya pun dah lama tidak spend untuk diri saya, sebagai menghargai diri saya, penat bekerja dan sebagainya. Saya kata, okey lah, tak apalah, dah lama kan tak bagi hadiah. Saya kata, okey lah Rizman, pilih lah. Tok T bukan seorang yang kaki spend. Kalau ada duit tu mesti kita nak membeli. Kalau tanya suami saya pun, suami saya setuju kerana saya bukan kaki shopping. Saya rasa dia sangat beruntung mendapat isteri seperti saya. Saya tak pandai shopping, tapi saya hargai lah. Suami memang suka melihat isteri dia tampil cantik dan bergaya. So, mana barang-barang saya, jam saya, handbag saya, barang kemas saya semua, saya boleh kata suami saya yang sediakan semua. Saya pakai je. Bohong kan? Kalau tiba-tiba saya rasa, dia berkenal lah yang ni. Dia kata, oh okey lah, belilah. Kalau saya bukan kaki shopping dan saya tak pandai shopping. Apa makna Tok T tak berminat kepada benda-benda yang branded ke, ataupun memang tak minat aksesoris wanita tu, tak sangat ke, not into it sangat ke, macam mana? Memang Tok T jenis yang menyimpan. Biasa. Saya jenis biasa, jenis orang yang taklah, mungkin benda tu tak terlalu benda utama dalam kepala saya. Ada juga wanita yang macam saya, belilah barang emas ke 2-3 ni sampai ke siku ke, mungkin saya tak pakai. Mungkin sampai suami bising baru saya pakai. Bukan aku Tok T, sebab kita tahu viral baru-baru ni usahawan yang macam tunjuk kekayaan dia, campak dapat duit. Macam ni kalau orang lain punya, saya tak nak sentuh lah. Ni masing-masing punya pendapat dan masing-masing punya. Macam saya tadi, you tanya pasal saya, itu saya beritahulah. Saya ni orang yang simple. Apa saja yang suami beri, hadiah istimewa bagi saya pakai pada waktu-waktu tertentu lah. Okey, tu dia kisah dah terjawab tak, suka ke tidak dengan jawapan Datuk Seri Siti Nurhaliza tu. Okey, kita masih lagi bersama dengan Jana Nik, dengan Aunty Liza Abdullah, Mak Leha kita. Aunty, masa Aunty melakukan watak tu, Aunty terfikir tak dia akan sampai ke tahap ni? Menjadi sambutan. Soalannya memang harus cakap dengan jujur. Sebenarnya memang
kita dah berlakonkan berbagai-bagai watak. Kalau orang kata watak jahat, banyak juga drama lain yang pernah jadi jahat. Tetapi itulah kata orang, kalau Allah nak bagi rezeki, kalau nak bagi rezeki akan dia bagi tiba-tiba masanya. Begitu. Jadi memang watak cerita yang 7 hari mencintai itu satu. Bila kita pun lepas, kadang-kadang kita ni bila kita dah berlakon satu watak, kita anggap kita habis tugasan kita. Tapi of course lepas pada tu feedback dia macam sesuatu lah sangat. Tiba-tiba kita rasa macam tiba-tiba rasa macam popular pula kita. Tiba-tiba macam TV reporter mencari kita macam like macam jangan ni kita rasa masa tu ketika itulah. Lepas tu bila kita keluar orang panggil, orang tak ada panggil lagi Liza Abdullah atau Kak Liza, panggil Mak Liha sampai even budak-budak kecil kan. Ya Allah, kita Abel, sorry Jana, memang kita akan rasa macam terharu sebab hasil kita orang suka. Yelah. Begitu juga bila ada kesinambungan yang kedua, memang kita tak nafikan apa kecaman yang tak kena. Memang dia main personal, main pendalaman tau. DM kita, mesej kita macam-macam kena. Maki hamun tu jangan cerita lah. Tapi aku anti percaya benda tu sebab dia orang suka dengan watak tu. Dan memang watak Maliha maknanya menjadilah. Merubahlah di Zabdullah. InsyaAllah akan sambung sama-sama boleh. Tapi insyaAllah. Ingat, anugerah bintang popular baru lepas. Tapi kita ada anugerah drama sangat. Menang lagi lah ni confirm. Kalau Jana macam ni macam mana pula? Anugerah drama sangat ni apa strategi? Adakah Jana akan guna strategi yang sama atau ada kelainan sikit? Macam anugerah drama sangat untuk tahun ni yang pertama kali kan diadakan. Dan saya tercalon dalam kategori pelakon terbaik. Itu adalah salah satu antara kita punya cita-cita lah sebagai seorang pelakon, nak dinobatkan sebagai pelakon yang terbaik. Betul. So strategi dia saya tak ada. Saya sama juga macam bintang popular, saya tak buat apa-apa, saya tak ada plan apa-apa, tak ada kempen apa-apa, tapi saya tak tahulah fan club saya buat apa kat belakang tu. I rasa sebab benda macam ni because both of you menghargai kelab peminat. Pasal Abi tengok Jana dengan Kak Liza pun suka layan peminat kat Instagram macam Jana, memang suka bersama dengan diorang. So you punya relationship dengan you punya fan club tu kuat sampaikan dia rasa perasaan sayang tu. That's why diorang buat everything is for Jana. So maybe Jana boleh bagi tahu ucapan untuk peminat-peminat yang banyak berusaha tanpa Jana tahu dekat belakang, sama juga dengan Kak Liza. Okey, kepada yang mengundi saya di belakang-belakang, Jana Nika especially, saya rasa sangat-sangat terharu sebab anda dah bersama dengan saya dah berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun bersama dengan saya mungkin. Saya hargai sangat-sangat. Tak ada kata-kata yang boleh saya gambarkan macam mana kegembiraan saya, penghargaan saya buat anda. I love you guys so much. Itu je nak cakap. Tak boleh nak fikir ayat apa nak, sebab hanya Allah je lah yang mampu membalas segala jasa diorang. Tanpa diorang, siapalah saya. Okey, terima kasih. Kak Liza, ada apa-apa nak cakap sikit-sikit? Sama juga bila Abil bercerita tentang pencalonan drama sangat, itu adalah kategori antagonis terbaik. It's different popular dengan terbaik, tapi Anti selalu berpegang kalau kita buat yang terbaik, otomatik kita akan popular. Begitu juga dengan bila dicalonkan untuk kategori antagonis popular, semua kawan-kawan, semua dah menang pun, and itu rezeki Allah. Tapi memang benda yang sama juga, terima kasih kepada peminat yang memang diorang tak tahulah. Memang diorang mungkin tidur malam pun tidak sangat kot untuk angkat kita di tempat hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih, hanya Allah je dapat membalas segala kebaikan. Okey, terima kasih juga pada Kak Liza dengan Jana. Abil doakan both of you akan sentiasa sukses di dalam perjalanan korang start pada hari ini sampai bila-bila. Okey, thank you so much for your time. Alright, now kita nak cerita pasal K-Click. Bila kita ada kumpulan yang ramai, mesti tak semua akan ke depan. Ada 2-3 orang. Macam mana dia nak maintain strategi tu supaya yang lain-lain pun tak terasa? Atau sebenarnya ada yang dah terasa? Kalau ada ataupun tak, kita tetap go. Sebelum langkah-langkah yang terbuka. Baiklah, kali ini kita bawakan cerita mengenai kumpulan rap yang popular dari Sabah, siapa lagi kalau bukan K-Click. Berbanding ahli kumpulan lain, MK7 dan Noki dilihat semakin banyak bergerak secara solo. Alhamdulillah, rezeki itu. Tetapi itulah, adat berkumpulan seperti Maroon 5 dan Floor 88, selalunya vokalis utama je yang terkedepan. Bagaimana dengan K-Click? Sila jawab.
Seperti kita tahu, latest K-Click punya keluaran which is Paracetamol. So maybe ada new release daripada K-Click sendiri? Perkembangan untuk lagu baru sememangnya mestilah ada dan banyak dalam lagu-lagu kami yang kami telah simpan dan tunggu untuk dirilis dalam masa terdekat lah, insyaAllah. Kita tengah tunggu masa yang sesuai untuk share kepada peminat-peminat K-Click. Scene rap di Malaysia ni semakin melonjak, naik seiringan dengan munculnya beberapa kumpulan-kumpulan baru di dalam industri. Bagaimana dengan K-Click? Tak rasa tergugat sikit tak dengan benda tu? Kami K-Click enjoy dengan muzik kami sendiri lah. Ya betul. Bilang tergugat tu biasalah, tapi kami enjoy sama muzik kami sendiri. Kami percaya dengan rezeki masing-masing. Kalau sudah ditentukan itu rezeki kami. Kalau bukan. Terus sejak kebelakangan ni, nama K-Click dah semakin kurang disebut-sebut. Orang lebih banyak menyebut MK dengan Noki dah mula berlakon, Tuju pula dengan Lokabi. So bagaimana dengan K-Click sendiri? Adakah memberi ruang kepada ahli-ahli K-Click yang lain untuk tampil solo pada masa sekarang? Okay, semestinya sebab benda ni sebenarnya keinginan masing-masing. Siapa yang rasa dia perlu tampil ke hadapan, dia akan usaha untuk tampil ke hadapan. Macam dorang ni, dorang lebih selesa dengan grouping. Tapi kita tahu mungkin Farid atau Nestinas dan yang lain-lain ni mungkin ada dia on plan orang cakap. Dorang punya target masing-masing. Kami ni sentiasa biar kamu bergerak seorang, dia tetap representkan nama K-Click. Saya sendiri masih lagi keluarga K-Click dan selamanya akan jadi keluarga K-Click. Ia sebenarnya adalah strategi K-Click. Pecahan itu adalah strategi K-Click. Ini kira macam pensi K-Click lah. Cerita kami macam mana kami punya strategi. Semuanya bergantung dengan semua punya suara. So kami akan duduk, berbincang, rancang yang baik dan sudah pasti di atas yang menentukan. K-Click ada job persembahan, and then bercanggah pula dengan lakonan. Mana satu akan jadi keutamaan K-Click? Kita tahu kalau kita ambil job daripada production ni, production ni akan tentukan dia punya hari bulan, tapi atas perbincangan lah. Manager dengan manager akan berbincang, dia punya hari bulan gini, dorang berbincang komen dan dapat lah. Keutamanya memang K-Click lah, music. Sebab kami semua ni bermula daripada ini. Untuk saya benda tu setakat ni tiada masalah lah sebab kami ada mempunyai manajemen yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah buat masa sekarang belum ada lagi masalah-masalah dari pencegahan daripada segi K-Click ataupun individu punya projek. Tapi kalau boleh diutamakan adalah saya akan utamakan K-Click lah. Tapi daripada hasil perbincangan dengan kefahaman daripada kedua-dua pihak, insyaAllah tak akan ada masalah. Of course, K-Click akan stay K-Click, tapi kita encourage ahli-ahli yang lain untuk fokus benda lain. So mana yang terdahulukan tu kita dahulukan. Macam MK, Noki dan Tuju, mereka mempunyai peluang yang lebih baik. So kita dahulukan mereka. Macam apa yang Nestinas cakap lah, apa yang dia punya rezeki masing-masing. Kalau saya Farid PF memang komen steady je, memang okey. Kami semuanya okey. Jadi kami akan tinggal di sini, akan menyusul lah, nanti saya akan menyusul juga, beberapa member akan menyusul pada masa akan datang. Terlebih dahulu kami minta maaf kalau kelakuan kami enjoy, kami gembira sebagai K-Click. Jadi alhamdulillah selepas PKP ni apa semua kami dapat berkumpul, kami dapat bersama lagi. Jadi alhamdulillah. Nantikan album kami next year. Yes, untuk peminat yang masih bersama kami, terima kasih banyak. InsyaAllah terima kasih banyak kerana menyokong kami. Dan terima kasih Melody. Berkahwin ni dari segi karier tu akan merudup kan, tapi saya tak setuju. Relevan tu for me, sejujurnya cakap memang susah. Kita kembali lagi dalam Melody. Jangan lupa saksikan LCK3 malam ini pukul 9 malam di TV3. Okey. Selamat pengantin baru. Semoga jeng. Hakim Rosli semalam dah bagi announcement, dah bagi tarikh. Nak tengok ke? Si dia mesti konsep sibuk kan. Nak tengok macam manalah bakal isteri Hakim Rosli. Okey, jangan tunggu lama-lama. Okey, go. Yeah. Pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu. Wow, cerita ini memang panas. Desak-desus mengenai penyanyi Hakim Rosli yang bakal menamatkan zaman bujang semakin bertiup kencang. Betul ke Hakim nak kahwin hujung bulan ni? Dengan siapa agaknya? Gerangan wanita yang telah berjaya mencuri hatinya. Secara eksklusif, Melody dapatkan Hakim Rosli. Hakim, kita nak tanya sikit lah. Ada angin yang bertiup kencang mengatakan you bakal mendirikan rumah tangga. Tak lama je lagi. Mungkin hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad? Saya akan bernikah pada 19 November. Kita akan buat nikah petang tu dan malam kita akan buat reception secara kecil-kecilan. Saya hanya buat jemputan untuk keluarga. Rakan artis pun tak banyak boleh datang. Okey Hakim, saya nak tanya. Ini kasih dia.
Hakim begitu menyembunyikan identiti dia? Saya jenis menjaga privasi. Sebab dahulunya saya bukan seorang yang menjaga privasi dan itu memakan diri saya. Mungkin Hakim boleh kongsikan ciri-ciri wanita apa yang membuatkan Hakim suka pada dia? Dia seorang rakan bisnes saya. Panjang nak cerita, tapi saya cerita kami berjumpa dalam bisnes lah. Dia bukan seorang artis. So bila dah kenal-kenal tu dari situlah. Dia seorang yang sangat sempoi dan senang cerita. Pada pandangan saya dia sangat lengkap untuk saya dan sangat lengkap untuk menemani saya hidup dengan saya selama-lamanya. Saya sangat happy. Kedatangan dia dalam hidup saya banyak mengubah saya. Dari pandangan saya dia sangat lengkap dan cukup untuk saya dan saya sangat selesa. Saya bersedialah untuk hidup bersama dia sampai bila-bila. Berapa lama berkawan? Berkawan dah dekat 2 tahun. Apa yang membuatkan Hakim nekat she's the one? Sebab saya ni ikut kata hati. Jadi bila kali pertama jumpa tu hati saya kata ya and she's the one lah. Kita tengok you punya kerjaya tengah meningkat naik kan, umur you pun baru 23 tahun. Adakah Hakim dah fikir masa-masa bahawa okey inilah masa terbaik untuk Hakim memang nak mendirikan rumah tangga? Mungkin rata-rata akan bercakap kalau berkahwin ni dari segi karier tu akan merudum kan, tapi saya tak setuju sebab bagi saya rezeki semua di tangan Tuhan. If lah saya berkahwin kalau karier saya merudum pun it's okay, itulah takdir hidup saya. Janganlah cakap dah kahwin ni habislah kau. Bila you nak kahwin pada umur 23 ni, kalau orang duduk kata gatal nak kahwin, apa komen you? Gatal nak kahwin Oh macam mana nak jawab ni? Saya ni bukan buat benda yang salah dan saya war-warkan benda ni. Kalau saya senyap tu ialah. So tak ada istilah gatal nak kahwin ke, sebab saya rasa saya dah bersedia. Tapi dalam masa yang sama saya nak menjadi seorang suami ni, saya masih belajar apa yang harus saya buat. Kita mengenai event reception, kalau kita boleh bagi hint-hint, betul ke tema langit-langit, sky glass macam tu? Yes, kita buat tema macam sky glass. Sebab saya ni jenis orang yang ikut saja. Si dia ni lebih tahu tentang fashion untuk reception. So saya ikut dia dan kami sama-sama lah. Kalau boleh kongsikan berapa nilai hantaran? Nantilah. Tak mahu sekarang. Baju fashion designer siapa? Untuk pernikahan kita ada Razman Razmi dan untuk malam tu reception kita ada Rizman Ruzaini. Mungkin ada lagu istimewa untuk si dia? Ada. Lagu yang bakal keluar pada hari tersebut yang bertajuk Hitam Saksi Putih dan sebuah lagu yang bagi saya baru disebabkan saya buat genre classical pop. Kalau boleh belanjalah sikit lagu. Malam-malam yang terlihat saat engkau bersamaku. Sikit ya. Wah, saat kau bersamaku. Kan dah cakap semua yang eksklusif semua dari Melody. Sama juga dengan cerita kita yang selepas ini. My beloved baby girl Siti Saleha for the first time ya. She bagi statement pasal kisah yang kita dengar hangat-hangat yang sebelum ni. Jadi kita dengar pada mulut Siti Saleha sendiri. Okay, you go girl. You check I. Ada kena check you? You sakit ke? Ke you gaduh dengan aku saya? Cerita seterusnya mengenai pemenang pelakon TV wanita popular ABPPH 34. Siapa lagi kalau bukan Siti Saleha yang baru-baru ini telah memfailkan penceraian terhadap suaminya Ahmad Lutfi selepas berdepan keretakan rumah tangga. Jom kita dengarkan penjelasan Siti Saleha sendiri mengenai perkara ini. Sekarang ni kita bersama dengan Siti Saleha. Khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Mungkin boleh ceritakan bagaimana perasaan apabila memenangi pelakon TV wanita popular? Dan pemenang bagi kategori pelakon TV wanita popular ialah Siti Saleha. I'm just speechless. Sekali lagi untuk tahun ni menang dalam kategori yang sama, satu kategori yang sangat besar ya, TV, and untuk kekal relevan tu for me, I sejujurnya cakap memang susah. Especially popular, I try my best. This is all because of my fan club lah, dan ini adalah satu hadiah yang paling istimewa untuk tahun ni. Mungkin boleh ceritakan sikit dalam perkembangan terkini kerjaya Siti Saleha? Okay, it's going. Ada je program, ada je projek, alhamdulillah. Penuh sampai akhir tahun actually, which is like alhamdulillah rezeki. Tapi I pandai memilih lah. Like esok actually first day I start shoot satu drama series, tapi drama yang agak pendek, which is just nice. In time for my holidays in December. Next year kita akan start satu drama yang besar, the season 3 of 7 Hari Mencintaiku. Tapi setakat tu je lah sebab I pun belum baca skrip.
So yeah, I hope you guys are excited to see that one lah. Kita dah tahu pada 13 Oktober lalu berita mengenai Sally memfailkan penceraian kepada suami agak mengejutkan peminat. Mungkin apa yang Sally boleh kongsikan? Suami tahu ke Sally failkan cerai pada masa tu? I dah bagi tahu dekat media and everything. I hope they respect my space sebab as for now I tak boleh nak cakap apa-apa, and of course semua orang tahu, peminat saya dan kawan-kawan semua saya tahu yang saya sejenis private person. So I memang tak nak komen apa-apa because that's my private life. So I hope everybody pun hormat I punya private life and just be as it is. Tapi I just want you to know yang alhamdulillah I okay, you know. Yes, memang satu ujian, tapi yang ni satu hadiah yang sangat istimewa untuk malam ni, untuk tahun ini gitu. Tapi kita nak tanya jugalah, Sally, masih tinggal sebumbung tak dengan Abang Lutfi? No comment. Adakah disebabkan ada orang ketiga menyebabkan punca perceraian? No comment. Boleh komen sikit? No comment. Sorry. I punya teater, I punya projek berpuluh ribu, berapa bilion I dah sumbangkan kepada negara. So sekarang kalau you nak kata I tak layak, then fine. Di dalam sendu yang teramat, aku lihat senja kasih sengat. Sengat. Inilah dia cerita pasal pelakon senior kita, Sophie Jikan. Ingat lagi tak Abang Sophie? Takkan tak ingat kan? Dia kan pelakon yang hebat. Pelakon filem, drama tak ada sangat dia pelakon filem. Tapi ni eksklusif di Melodi. Kita orang dapat temu ramah Abang Sophie. Katanya sekarang ni macam-macam isu yang keluar pasal tiba-tiba Tup dia dapat gelaran Datuk. Tapi jadi bualan. Macam mana dia boleh dapat Datuk? Apa dia sumbangkan negara dengan kita? Tetapi Abang Sophie pun cakap juga, dia macam cukup-cukup lah orang mengata-ngata pasal dia. Jiwanya sudah mati. Kasih sengat. Okey, go Abang Sophie. Woi, Syak! Lu ada pistol lah! Lu kasih tembak! Sini! Sini! Lu ada barang besar besi lah! Lu kasih hantam! Kasih hantam sampai mati satu kali! Ada berani kah? Nama pelakon Sophie Jikan semestinya nama yang tidak asing lagi dalam industri hiburan tanah air. Selain bakat, nama Sophie Jikan juga sering terkait dengan pelbagai kontroversi. Baru-baru ini, Sophie Jikan sekali lagi menjadi perhatian netizen apabila dia memuat naik sebuah hantaran yang menunjukkan dia ada membuat laporan polis. Tetapi berhubung isu apa, Melodi dapatkan Sophie Jikan untuk penjelasan. Sekejap je, sikit je. Boleh bang? Kena boleh. Pada 3 Oktober lalu, abang ada mengejutkan ramai peminat abang apabila abang post di Instagram yang menunjukkan abang dapat title Datuk. Betulkah abang dapat title Datuk? Sebenarnya kalau you all tengok apa yang saya paparkan, you all akan faham apa yang saya masukkan. Sebab tu saya hairan bila orang bertanya kepada saya. Itu adalah laporan daripada Wikipedia, Google.com. You dah boleh buat semakkan. Kenapa soalan tanya pada saya? Macam abang cakap, abang nak membiarkan netizen untuk cari sendiri kesahihan gelaran Datuk terhadap abang. Tapi abang cadangkan untuk tengok Wikipedia. Abang sedar tak kalau Wikipedia tu sebenarnya siapa pun boleh edit, boleh tambah. Diorang boleh edit sendiri. You edit lah. You tukar lah. I tak kisah punya. I punya sumbangan pada negara macam I dah macam channel. Baru movie. Tak payah you klik I punya TV, I punya siri, I punya animation, I punya teater, I punya projek. Berpuluh ribu, berapa bilion I dah sumbangkan kepada negara. So sekarang kalau you nak kata I tak layak, then fine. Tak payah sibuk. Saya malu nak berlakon lagi. Saya takut. Saya 70 filem. Tapi saya semua watak pembantu. Extra cameo je. Tepi jalan je. Longkang ni sampah warna watak. One statement if I can make here lah. And for all of Malaysia citizen and for my fan throughout the world. My name is Sophie Jikan. I'm like so mystery, so dark and so terang. I am the black, I am the white. And you don't know who I am until you know who I am. Sebab orang banyak mempersoalkan, mungkin abang boleh bagi bukti kot. Abang ada ingat ke yang boleh buktikan? Saya lebih fokus pada kerjaya saya untuk brandingkan Sophie Jikan. Saya tak fikir benda lain. Jadi benda lain tu tidak masuk dalam saya punya gerakan. Abang ada ingat tu tak yang boleh buktikan yang abang dapat gelaran Datuk? Saya ada award untuk Best Supporting Actor. Kita ada banyak. Gelaran Datuk Sophie Jikan? Macam saya cakap tadi, you all boleh buat your own investigative. Sebab orang Malaysia ni lebih pandai. You all tak payah concern sangat pasal benda tu lah. You tak perlu panggil saya Datuk kan. Saya tak suruh siapa-siapa panggil saya Datuk. Saya seperti rakyat Malaysia yang lain juga menyumbang secara kecil-kecilan yang rasanya tak perlu semua orang tahu sebab rasa lebih baik begitu. Baru-baru ni kita tengok abang ada juga buat post IG yang abang buat laporan polis. Adakah abang membuat laporan polis kepada individu yang menuduh abang? Saya boleh betulkan laporan itu dibuat kerana dia menjejaskan produk. Saya tak kisah you cakap muka tak handsome saya, memang saya jahat punya orang ke apa. Personally, hati saya sangat sakit lah. Okey lah, saya jahat lah. Tapi kalau you touch saya punya produk, susah mau cari makan punya. You mau taruh pasir, kalau you mau sembang longkang punya, you tengok kasih sengap punya longkang apa macam. You bawa sungai, I bawa laut kasih sama you minum. Setakat you kolam cetek punya, lu jangan terlalu lautan. 7 lautan I kasih sama you, okey? Jadi apa bukan cakap besar mah, I pun pakai lawyer saja. You pakailah you punya lawyer. Payahlah you banyak uang
orang kan. Kalau kita tengok posting abang tu kan, abang cakap jangan buat wah menitis air mata. Adakah abang memang terasa dengan posting tu? Bukan, masalahnya gua sudah menitik air mata. Sepanjang malam gua menitik air mata. Kalau you all semua netizen you mau caci-caci selagi I boleh elak tutup ke, selagi air mata I tak menitik, I okey. Tapi kalau satu titik air mata I sudah jatuh you tunggu I cari, you mesti bayar double mas. Sebelum ni kecohkan pasal isu pelakon lelaki yang buat laporan polis terhadap abang. Kita nak tahu jugalah status hubungan abang dengan pelakon tersebut. Adakah abang masih menghubungi? Macam saya cakap lah, kita semua baik punya orang. Saya mesti baik semua orang punya. Saya tak ada masalah. Saya sudah menang 4 award paling jahat Malaysia. Itu deep punya story. Boleh bikin filem punya. So pijikan punya orang, you baling tahi pun I boleh makan, I telan, I simpan. Macam I kasih tanam, I tak ada collect balik. Kalau hujung tu you soal, I okey. I tidak ada dendam. I mau belajar sebab itu orang yang paling baik, dia mesti boleh maafkan semua orang. Jadi saya tengah belajar untuk maafkan semua orang. I sentiasa bersyukur sebab I susah punya orang. Kasih I muka. Pasal I susah mati punya. I susah tak ada maruah. Malaysia, I sudah tidak ada maruah. You ingat ada orang mau dipanggil jahat punya. I jahat. Penjenayah, apa salah I penjenayah, okey. Tapi I kasih I muka, I buka I punya muka, I punya family. Jangan kasih I nangis I mau makan, okey. I mau kerja saja. I mau makan. You jangan kacau sama I. Kalau you mau kacau, you make sure you boleh perang punya kaki. I kerja, I tegak punya jalan, kita perang sampai mati. I tak boleh balik punya. You ada tempat mau balik, you happy punya orang. I tak ada apa-apa. Orang boleh tulis kalau mau jadi selebriti mesti mau netizen mau komen ke mau maki ke. Bukan ini macam semua orang ada hati punya. Orang kalau tak ada hati sudah mati punya. You mau I mati. Itu dia. Bukan senang sebenarnya kita nak dapat Abang Sophie untuk tumbuh ramah. Sebab knowing Abang Sophie, he is somebody yang very talented. Abi pernah bekerja dengan dia dulu pada umur belasan tahun macam itulah. And dia seorang yang sangat profesional bila bekerja. Tapi kan pada habis sebagai seorang manusia ni tak salah untuk kita memaafkan. Setiap orang macam-macam akan buat silap. I think before this I pernah cakap yang kita ni manusia tak pernah orang cakap apa sempurna. Mesti akan buat salah, tapi tugas kita sebagai manusia dan as a human being tak salah untuk kita memaafkan dan kita bagi peluang dekat mereka. Korang ingat lagi kan antara scene yang terkenal daripada Sophie Jikan? Nampak? Saya boleh. Suka korang kat rumah ketawa-ketawa yang dalam ni pun ketawa. Okey, nampaknya kita dah sampai penghujungnya. I'm gonna miss you guys so much. Nak tunggu 7 hari tu punyalah lama. And then kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua pemenang-pemenang ABPBH 34 yang kalah tu. It's okay. Awak jangan risau. Banyak lagi anugerah pada akan datang. Anugerah drama sangat tak lama lagi. Masih ada peluang semua fan club, pelakon-pelakon pujaan anda untuk cepat dah boleh start mengundi untuk tengok anugerah drama sangat pada 18 Disember ini. Siapa pengacara dia? Tengoklah saya. Lihat pinggangku yang ramping. Tapi korang puas hati tak dengan cerita-cerita kita pada minggu ni? Minggu depan nak bagi tahu ni, kita ada cerita yang lagi panas dan sensasi. Kalau korang tak tengok memang rugi. Jadi janji jumpa tak minggu depan? Kena set alarm pukul 12.30. Kalau korang tak tengok siap kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, berdiri di atas bakat sendiri. Adios amigos. Cha-cha-cha. Bye. Masih menanyakan semalamku. Baiklah, sampai di sini sahaja Melodi untuk minggu ini. Bagi penerbit Effendi Jalani dan seluruh tenaga kerja Melodi, sampai kita jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, hiasi peribadi dan jadilah insan yang terbaik. Sebelum itu kami tinggalkan anda dengan persembahan Otai pada malam anugerah bintang paling popular ke-34. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.